untuk kali ini alang-alang kita bercerita tentang food truck, makanan sihat, awet muda dan sebagainya. Pemakanan ini menjadi satu elemen penting lah Betul. sebenarnya. Dan kerana kita harus memilih makanan sihat. Untuk itu kita bersama dengan tetamu kita yang merupakan seorang pengamal makanan sihat, iaitu Cik Ilyas Zulkifli. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Dia punya serius tu kan? Tenang. Serius? Okey. Mike. Nak bercakap ni, dah makan belum? Dah, sarapan pagi kena penting. Sarapan pagi sangat-sangat penting. So kita kena makan pagilah. Dah makan ke belum? Belum. Belum. Kena makan. Kena makan. Itulah. Bila kita cerita tentang makan ni, rakyat Malaysia terkenal sebagai komuniti yang suka makan. Ya, Ya, di mana-mana kita lihat kedai-kedai makan ni sering dipenuhi, malah sehingga larut malam pun masih dibuka. Jadi kita nak tahu sebenarnya apa yang dikatakan sebagai definisi makanan sihat tu. Okey, so makanan yang sihat ni ramai yang nak amalkan makanan yang sihat. Tapi kenapa kita pilih makanan yang tidak sihat? Sedangkan kita tahu adanya pilihan daripada makanan yang sihat dan makanan yang tidak sihat. So persoalan dia dekat sini, kenapa? Kenapa orang memilih makanan yang tidak sihat? Jadi yang memilih makanan yang tak sihat ni adalah manusia lah, kita. So daripada kita ni, sekiranya kita memilih makanan yang tak sihat, so kita akan berisiko untuk mendapat sakit dan ataupun kita dapat berisiko untuk mendapat orang kata apa? Dalam jangka yang masa panjang kita akan dapat penyakit, kita akan ada masalah. Seperti kita tahulah, selalu orang kena apa orang Malaysia ni? Tak kanser, jantung, kecil manis dan sebagainya. Disease. Yes, betul. So macam nak kurus dan sebagainya. So banyak platform yang kita pilih. Katakanlah contoh saya bagi katakanlah kita ni ada pilihan. Kita ada pilihan contohnya ayam. Okey, kita tahu ayam yang disuntik lebih berisiko untuk mendapat kanser berbanding dengan ayam organik. So why kita memilih makanan yang berisiko untuk mendapat penyakit sedangkan kita ada ayam organik? Kenapa? Kebanyakan orang kita takut mengeluarkan sedikit kos ataupun costing yang mana dia orang rasa kalau aku keluarkan kos baik aku beli benda yang murah. Sebenarnya benda yang murah ni lah boleh menyebabkan satu hari kita mengeluarkan kos yang sangat tinggi sebenarnya. Bila kita dapat sakit, standby lah. Kita standby untuk masa hadapan lah. Macam tu. Cuma mungkin penonton di rumah nak tahulah, definisi makanan sihat ni banyak. Macam Betul. saya cakap tadi kan, Betul. ada orang kata kurang garam itu sihat, kurang Betul. gula itu sihat, kurang nasi itu pun sihat. Jadi perspektif Ilyas sendiri melihat definisi makanan sihat, perspektif Ilyas tu bagaimana? Okey, pendapat saya lah untuk makanan yang sihat ni katakanlah orang yang ada kecil manis. So orang tu akan spesifikkan, okey you jangan makan gula. Jangan makan gula langsung. Okey, kalau sebab dia ada kecil manis. Kalau dia ada darah tinggi, you jangan makan garam langsung. Contohnya, ni sebagai contoh. Tetapi sebenarnya dalam badan kita ni, walaupun kita ada kecil manis, kita juga memerlukan gula. Sebab gula bukan sahaja dia nak kata okey you makan gula you boleh dapat kecil manis. Tak, sebenarnya itu dia mengambil masa yang sangat panjang, long term orang panggil kan, kita panggil jangka masa yang panjang. Jadi dalam badan kita juga memerlukan gula. Jadi kita kena ambil juga gula untuk maintain kita punya tenaga, kita punya harian kita. Jadi badan kita memerlukan gula. So daripada saya, tidak semestinya kita nak claim ataupun nak bagi tahu orang you nak makan makanan yang sihat, you tak boleh ambil ini, you tak boleh ambil ini, you tak boleh ambil ini. Maksudnya nak makan boleh, tetapi kita kena tahu organisasi kita, carta kita, apa yang kita perlukan untuk badan, karbohidrat, kita ada nutrition, kita memerlukan vitamin dan sebagainya. Jadi bergantung kepada disiplin diri kita untuk macam mana kita nak tahu apa yang badan kita perlukan dan apa yang badan kita kurang. Itu yang paling penting sebenarnya. Okey. Cuma itulah sebab kita di Malaysia ini setiap negeri ada makanan tradisi Istimewa. sendiri. Istimewa. Jadi kalau kita ke setiap negeri tu tak sah kita tak makan makanan tertentu. Jadi menunjukkan betapa banyaknya, kayanya makanan di Malaysia ini. Cuma bagaimana kita nak pastikan supaya kita dapat makan secara sihat, tapi mungkin dalam kuantiti tertentu supaya tidaklah kita ni tak rasa langsung makanan tu. Mungkin nak lepaskan teringin tu. Jadi macam mana kaedah terbaik makan
untuk memastikan supaya tidak memudaratkan kesihatan. Okey, so macam yang tadi saya bagi tahu tadi, kita punya skedul pemakanan, apa yang badan kita perlukan, apa yang badan kita need, maksudnya nak untuk harian kita. Dan nak makan tak salah sebenarnya. Rugilah kalau kita hidup ni kita tak makan kan. So sangat rugi. Kita ni Malaysia kaya dengan makanan. Jadi nak makan tu tak ada masalah, tetapi pastikan yang pertama tadi yang saya cakap tadi, flow makanan kita, dan yang kedua kita punya skedul, jadual. Macam tadi kata tak makan pagi. So sarapan pagi ni sangat penting. Sangat-sangat penting. Ramai yang kata alah tak yalah saya tak lalu makan pagi. Mungkin boleh kena saya sakit perut lah sebagainya. Tu semua adalah kita punya negative vibe ataupun pemikiran yang negatif. Oh, jangan makan pagi lah, satgi saya sakit perut, susah nak buat kerja, satgi saya tak boleh. Memang tak boleh. That's why kita kena sarapan pagi, sebab sarapan pagi ni sebenarnya dia boleh menahankan kita daripada kita tengah hari sampai ke petang sebenarnya. Memang sarapan pagi ni orang panggil apa, permulaan harian kita, untuk kita memberi tenaga yang kita nak bergerak berpanjangan satu hari sebenarnya. Itu yang paling penting. Asas lah. Asas dia betul. Dan juga betul. pemakanan sihat ni sebenarnya asas untuk sesetengah orang itu nak turunkan berat badan, Betul. nak dapatkan badan yang cantik persis sebagai seorang model, dan juga makanan sihat juga adalah asas kepada kesihatan yang berpanjangan. Cuma sekarang di Malaysia ataupun di seluruh dunia terdapat pelbagai jenis diet. Trend diet, contohnya keto diet, diet ikut jenis darah dan sebagainya. Bagaimana diet ini sebenarnya boleh diklasifikasikan sebagai pemilihan makanan sihat kepada seseorang tersebut? Okey, so orang Malaysia ni terutama sekali wanita lah, ramai sangat yang nak diet kan, nak kuruskan badan. So sebenarnya nak kuruskan badan ni satu benda yang bagus lah, satu benda yang bagus. Tetapi yang menyebabkan dia tidak bagus adalah salah pengambilan suplemen. Saya tak kata suplemen itu salah, tetapi salah pengambilan suplemen dan salah penjagaan harian kita. Contohnya, okey, you nak ambil suplemen, katakan kita nak ambil suplemen, tapi kita suplemen tu dia contohnya dia detox. Okey, kalau dia selalu detox pada pagi dan kita tak ambil suplemen yang memberi kita tenaga dan memberi kita untuk rasa lebih kenyang, dan macam mana badan kita nak bertenaga? Dan begitu juga kalau yang keduanya, kalau kita nak kurus tetapi kita ambil suplemen untuk membakar segala benda yang adalah macam-macam suplemen sekarang ni dekat Malaysia kita tahu kan, tetapi kita tak on diet, maksudnya tak jalankan proses-proses diet, tak bersenam, tak mengamalkan cara hidup yang sihat. Jadi tak ada function sebenarnya kalau kita nak diet tetapi kita tak ada disiplin terhadap diri sendiri untuk diet itu sendiri. Yes. Selain pemakanan, untuk diet tadi, diet tu adalah apa makanan yang kita pilih lah setiap hari. Cuma diselitkan dengan senaman, sebab sekarang ni rakyat Malaysia tadi Ridwan kata suplemen, ya. Jadi bila suplemen diselang-selikan dengan pemakanan yang sihat, juga perlu ada senaman. Jadi bagaimana untuk kita memastikan supaya tiga perkara ini kita seimbangkan dan kita dapat apa yang ideal untuk tubuh badan kita? Okey, sebenarnya segala benda ni mengenai makanan sihat ni dia akan bergantung kepada disiplin kita sendirilah. Sebab kita ni komitmen, kerja, tenaga, kita banyak orang kata apa, harian kita tu memerlukan jangka masa yang panjang, tetapi semua benda kita nak buat. Jadi nak diet, nak kerja, lepas tu kita nak amalkan makanan yang sihat lagi. So macam mana? Benda ni dia kena terapkan daripada awal. Sebab tu orang kata apa, berlentur buluh biarlah dari debungnya. Macam tu juga dengan kita ni, kita nak mengamalkan makanan sihat tetapi kita tak tahu apa itu makanan sihat. Jadi kita kena tahu makanan sihat. Contohnya kalau kita okey, katakanlah orang selalu salahkan satu title satu macam contoh saya bagi air minuman tin, dalam tin. Oh, air tin tak bagus. Adakah semua air tin tak bagus? Persoalan dekat situ. Contohnya mi segera. Adakah mi segera itu semua tak bagus? Maksud saya macam tu. Sebenarnya bukan semua tak bagus. Dia adalah satu benda title. Okey, mi segera. Tetapi kenapa mi segera itu tak bagus? Apakah bahan? Yes, itu bergantung di dalam kita punya ingredient. So kita kena tahu apakah ada ingredient tu. Okey, so kalau macam mi segera, apa kita tahu? Contohnya ada sekarang ni viral wax, kita ada lilin, benzoic peroxide, acid boric. So kita ada benda-benda yang tidak, orang panggil apa, tidak bagus untuk kesihatan. Tapi kenapa kita ambil? Sedangkan kita ada choice, sekarang pun dah ada mi segera organik dan sebagainya. So kenapa kita tidak pilih tu? Bag, okey, mahal, harga dan sebagainya. Jadi daripada situ kita dah tak boleh nak terapkan di dalam diri kita tahu. Macam mana kita nak mengamalkan makanan sihat. Itu yang pertama. Begitu juga dengan senaman kita. Kalau kita ni
katakanlah kita bangun pagi, kita ada 2 jam. Okey, 2 jam nak pergi kerja pukul 8. Oh, bangun 6 pagi, subuh kan. Jadi kita tak apalah, tidur dululah. Tapi kita tak nak, sedangkan dalam masa yang sama kita ada jangka masa 2 jam untuk workout dekat rumah pun boleh. Kan kita nak, macam kita lelaki lagi mudah kan, nak push up dan sebagainya. So daripada situ sebenarnya bergantung kepada diri kita sendiri dan juga disiplin kita, macam mana kita nak melentur benda tu supaya dia tu jadi benda asal dalam badan kita. Macam kita kalau tak makan, oh tak boleh lah tak makan. Tetapi macam mana kita nak makan? Oh aku nak makan tapi aku nak make sure makanan itu sihat. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan melentur itu adalah sebenarnya untuk kita menjadikan sesuatu perkara itu sebagai tabiat ataupun habit. Itu dia, terima kasih Cik Fauzan. Terima kasih kepada Cik Ilyas. Teringat solekan ya. Itulah nak Solekan solekan. tadi kata pun boleh makan. Tapi itu bukan makanan sihat. Okey, terima kasih Cik Ilyas kerana bersama dengan kami berkongsi tips-tips untuk pemilihan makanan yang sihat untuk memastikan supaya tubuh badan kita, sebab nak guna lama ni. Betul, nak guna kan? lama. Yang Baik, penting makanan sihat dan juga exercise.